Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup 3 akan membentangkan tentang topik 3 iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kumpulan 3 terbahagi kepada 6 orang iaitu Nurin Nabilah binti Ali, saya Muhammad Rusdan bin Abdul Razak, Ahmad Shazli Afnan bin Muhammad Nur Azmi, Amirul Farhan bin Aminuddin, Nur Syamimi binti Rusman dan Nurul Nadia binti Mat Azhar. Ini ialah abstrak dan juga sinopsis, iaitu fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia pada era pra-kolonial, telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu, masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah era kolonial melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Tindan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, Timur dan Barat, akhirnya tersulam melalui asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku daripada paras rakyat jelata sehingga ke mercu pemerintahan kesultanan. Melalui migrasi buruh paksaan, wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Pada era pasca kolonial yang berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligat, apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks yang dipanggil sebagai super diversity. Dalam era pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial ini wajar, idea dan amalan etika berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban-peradaban yang terlibat. Berikut ialah objektif iaitu terbagi kepada dua, iaitu yang pertama menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, dan yang kedua ialah menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Ini ialah pengenalan. Istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Ini ialah maksud etika dan peradaban, iaitu maksud etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adab sopan santun yang menjadi pegangan seorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Maksud peradaban pula ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa dan kebudayaan sesuatu bangsa. Berikut adalah ciri-ciri sesebuah peradaban iaitu terbagi kepada 8. Yang pertama ialah penempatan masyarakat, kedua, sistem kepercayaan agama, ketiga, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, yang keempat, kelahiran dan perkembangan daya kreativiti, yang kelima ialah bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri, yang keenam ialah sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral, yang ketujuh ialah peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat, dan yang terakhir ialah daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan Amirul akan membentangkan tentang faktor-faktor mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Farhan bin Aminuddin akan menerangkan subtopik di bawah topik ketiga, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, iaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Ciri geofizikal sesebuah wilayah boleh ditakdirkan sebagai ciri-ciri bentuk
muka bumi atau geografi sesebuah kawasan tersebut, sama ada berbukit, tanah rata, tanah lapang atau bersungai dan berlaut. Faktor pertama yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian ialah mengenai persekitaran geofizikal. Lazimnya, tradisi, sejarah dan budaya sesuatu etnik itu dibentuk atau dipengaruhi oleh persekitaran atau ciri-ciri geografi sesebuah kawasan yang didiami oleh sesebuah etnik tersebut. Hal ini berpunca kerana sesuatu etnik itu perlu menyesuaikan diri untuk hidup di kawasan yang mereka tinggal supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan selesa dan aman. Contohnya, ciri geofizikal wilayah Nusantara atau alam Melayu yang mempunyai banyak pulau dan mempunyai selat-selat dan laut yang luas telah membuatkan orang-orang Melayu sejak zaman dahulu lagi mempunyai nilai tradisi pelayaran dan pelautan. Oleh itu, jelaslah bahawa persekitaran geofizikal merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban sebuah masyarakat. Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan kata-kata yang pernah diberikan oleh seorang penulis buku tersohor di negara kita, iaitu saudara Aiman Rashdan Wong, yang telah menulis di dalam bukunya yang berbunyi ilmu adalah kuasa, bahasa adalah simbolik dan geografi adalah takdir. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan geografi adalah takdir ialah sifat geografi itu banyak membentuk dan mempengaruhi pembentukan etika, cara berfikir dan cara hidup sesebuah masyarakat di sesebuah kawasan itu menempati unsur-unsur geofizikal di kawasan mereka. Faktor kedua yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian ialah masyarakat dan demografi. Maksud masyarakat dari Kamus Dewan ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara-cara tertentu. Demografi pula boleh ditakrifkan sebagai sesebuah kajian mengenai ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan, umur, kaum, bangsa dan sebagainya di sesuatu tempat. Nilai etika dan budaya masyarakat sesuatu tempat dipengaruhi oleh corak atau komposisi demografi masyarakat di sesuatu tempat tersebut. Sebagai contoh, demografi masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan bangsa telah membuatkan masyarakat Malaysia untuk mudah menerima, mengasimilasi dan menghormati budaya dan adat masyarakat asing. Hal ini berbeza dengan masyarakat Jepun yang agak susah untuk menerima dan mengasimilasi budaya dan bangsa lain kerana demografi Jepun adalah lebih 90% bangsa Jepun atau lebih dikenali sebagai bangsa Yamato. Seterusnya adalah mengenai definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat plural bermaksud beberapa kelompok bangsa atau kaum yang hidup dalam satu kawasan yang sama dan berinteraksi dengan satu sama lain sebagai sebuah masyarakat tetapi masih mengamalkan cara hidup dan adat serta budaya masing-masing. Masyarakat plural di Malaysia terbentuk disebabkan tindakan British yang membawa masuk tenaga buruh asing untuk membantu kegiatan ekonomi mereka di Tanah Melayu, terutamanya daripada negara India dan China. Seterusnya, masyarakat plural di Malaysia walaupun mereka masih mengamalkan budaya dan cara hidup masing-masing, mereka semua masih boleh hidup menetap di dalam sebuah negara yang sama dengan aman dan damai kerana masyarakat Malaysia berfikiran terbuka. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya, Ahmad akan membentangkan mengenai garis masa pembentukan masyarakat di Malaysia. Okay, terima kasih Amirul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syazli Afnan bin Muhammad Nur Azmi. Nombor matrik saya PB22013.
saya ingin membentangkan subtopik berkaitan garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Boleh lihat di sini daripada Kesultanan Melayu Melaka sampailah negara kita dijajah dan mendapat kemerdekaan pada 1957 dan pembentukan Malaysia terjadi pada 1963. Yang ketiga iaitu peradaban majmuk, masyarakat majmuk dan kepelbagaian. Daripada luar, bermulalah proses pembentukan masyarakat plural yang berbidang kaum seperti sekarang. Proses pembentukan masyarakat pada mulanya sangat sukar. Kerana apa? Berbeza fahaman, pemikiran, amalan, ras etnik dan kehidupan seharian. Banyak konflik yang berlaku dalam proses pembentukan masyarakat. Seperti peristiwa 13 Mei. Siapa ingat 13 Mei? Yang berlaku mengikut garisan pemisah etnik, bukannya garisan kelas. Pada era kolonial, kemasukan migran daripada luar melahirkan kelompok dari keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti kelompok Baba, Nyonya yang berketurunan Cina dan kelompok Chiti yang berketurunan India. Asimilasi bangsa juga turut berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan yang mewujudkan kategori penduduk berdarah campuran seperti Melayu Arab dan lain-lain. Kini di Malaysia terdapat banyak kacukan Melayu Arab, kacukan Melayu Cina. Proses kemasukan migran daripada luar berlaku secara berterusan sehingga penjajahan British di tanah Melayu. Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras dan etnik di Malaysia. Dan kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang berlainan. Oleh itu, Malaysia merupakan sebuah negara kepelbagaian dengan kelompok Melayu seperti majoriti. Seterusnya kelompok Cina, India dan kelompok-kelompok peribumi kecil seperti Dayak, Bidayuh, Melanau dan orang Ulu di Sarawak serta Kadazan, Dusun, Murud dan Bajau di Sabah. Kepelbagaian masyarakat Malaysia menjadikan Malaysia sebagai daya tarikan masyarakat luar. Dari kemajmukan ke kepelbagaian. Istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Peradaban majmuk pula bercirikan semula jadi fleksibel dan tanpa paksaan. Masyarakat majmuk bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Konsep memahami proses hubungan etnik. Segregasi berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Okodomasi menyadari dan menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Bebas mengamalkan budaya masing-masing. Penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Asimilasi merupakan proses integrasi sehala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Budaya. Kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Asimilasi struktur pula, kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Amalgamasi pula adalah tahap asimilasi yang paling tinggi.
merupakan proses pencantuman melalui biologi iaitu perkahwinan campur. Segmen asimilasi di Malaysia, dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integrasi. Oleh kerana identiti setiap etnik disuburkan dan dikekalkan. Dari 4 proses di atas, segmen asimilasi kerap berlaku. Mereka mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun menerima budaya tempatan dan sejarah. Okey, itu saja dan seterusnya. Nadia akan menerangkan tentang skema proses hubungan etnik di Malaysia. Terima kasih Ahmad di atas pembentangannya tadi. Saya Nurul Nadia binti Mat Azhar akan menerangkan subtopik saya iaitu skema proses hubungan etnik di Malaysia. Skema ini mempunyai tahap putaran iaitu dysfunctional social, plural kemajmukan segregasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi segmented dan amalgamasi. Dan ia mempunyai daripada segi dimensi nilai, bentuk hubungan sosialnya, hasilnya dan kesepaduan sosial. Seperti yang anda lihat pada jadual ini. Subtopik seterusnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika peradaban masyarakat kepelbagaian. Ini sambungan daripada tadi iaitu faktor yang terakhir adalah ekonomi dan pasaran. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri yang paling asas dan cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga sahaja. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi yang terpenting kerana keadaan kehidupan yang masih tradisional. Pada era kolonial pula, British terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri Melayu iaitu aktiviti pelombongan biji timah, ladang getah dan kemasukan tenaga buruh dari China dan India. Pada era pasca kolonial, masalah kedudukan yang tidak seimbang oleh penguasaan ekonomi timbul dan kerajaan telah menjalankan penyusunan semula strategi dan juga menggalakkan penglibatan ekonomi dalam semua golongan masyarakat. Seterusnya ialah dasar ekonomi baru DEB. DEB ini telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. DEB merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua iaitu tahun 1971 hingga 1990. Prinsip DEB ialah ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki bagi mengelakkan konflik sesama etnik untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. DEB mempunyai 2 objektif. Satu ialah penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi dan kedua, pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Seterusnya ialah sasaran DEB seperti yang anda lihat pada jadual ini untuk menurunkan kadar kemiskinan di keseluruhan kawasan, luar bandar dan bandar, untuk menaikkan pemilikan equity korporat pula daripada pemilikan bumi putera, bukan bumi putera dan pemodal asing. Ini adalah strategi DEB. Strategi pertama DEB adalah untuk membasmi kemiskinan. Kemiskinan adalah punca utama timbulnya perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Kemiskinan yang terdapat di luar bandar dan juga bandar ini boleh menggugat perpaduan negara kerana kemiskinan mengikut kaum dengan kadar yang tertinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Usaha yang telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah ini dengan meningkatkan sosial ekonomi dan projek pembangunan iaitu strategi seperti mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang mengganggu, mengurangkan jurang perbezaan antara kaum, mengurangkan kehidupan di luar bandar dan lain-lain. Ini adalah penyusunan semula masyarakat
Hasrat kerajaan pada tahun 1960 untuk menaikkan pemilikan saham atau ekonomi Malaysia mencapai komposisi kepentingan kaum seperti berikut, iaitu Bumiputera sebanyak 30%, Bukan Mutera sebanyak 40% dan 30% daripada pemodal asing. 6 strategi yang disusun dalam mencapai matlamat AAB seperti berikut: meninggikan daya pengeluaran dan taraf, mengurangkan keadaan yang tidak baik dalam struktur guna tenaga seperti anda boleh lihat di dalam slide ini. Berikut adalah antara pencapaian dasar ekonomi baru, antaranya mengurangkan kadar kemiskinan ke 17%, penyusunan semula masyarakat kurang capai, hak milik Bumiputera hanya mencapai 18% sahaja, dan kesimpulannya, ia dilanjutkan di bawah Dasar Pembangunan Nasional 1990 hingga 2000. Kadar isi rumah yang hidup di bawah taraf kemiskinan menurun daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 16.5% pada tahun 1990 dan menurun lagi kepada 5.1% pada tahun 2002. Pada tahun 1990, bahagian ekuiti Bumiputera bertambah kepada 20.4% dari keseluruhan jumlah ekuiti pegangan dan bukan Bumiputera bertambah kepada 46.8% manakala 25.1% untuk warga asing. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Terusnya Nurin akan menerangkan subtopiknya. Baiklah, terima kasih Nadia di atas pembentangan sebentar tadi. Nama saya Nurin Nabila binti Ali. Saya akan menerangkan mengenai falsafah dan pemikiran. Falsafah dan pemikiran sebenarnya terbahagi kepada dua. Pertama sekali adalah falsafah dan pemikiran tradisional dan juga falsafah dan pemikiran moden. Falsafah dan pemikiran tradisional berpandangan matlamat telah ditemukan dan ditetapkan manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai falsafah dan pemikiran moden. Perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Ibnu Khaldun iaitu merupakan ahli sejarawan yang terkenal berpendapat ilmu perlu diintegrasikan ilmu agama dan ilmu alat. Beliau menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Ini adalah wajah beliau seperti yang anda boleh lihat pada slide yang telah saya tunjukkan ini. Ketokohannya juga diakui oleh sarjana barat yang terdiri daripada Arnold Toynbee, R. Flynn, G. Sarton. Arnold Toynbee berpendapat falsafah dihasilkan oleh Ibnu Khaldun merupakan sumbangan terbesar yang dilahirkan oleh manusia di muka bumi ini. Manakala R. Flynn berpendapat Ibnu Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. Manakala G. Sarton pula berpendapat Ibnu Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kuru-kuru pertengahan, malah sepanjang zaman. Hal ini membuktikan kepakaran Ibnu Khaldun melalui pelbagai bidang iaitu bidang falsafah, matematik dan bahasa Arab yang tidak melangkaui pada zamannya sahaja iaitu melangkaui sepanjang zaman. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian, iaitu proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang menginteraksikan masyarakat berbilang etnik atau melalui aktiviti perdagangan dan perhimpunan. Seperti yang kita tahu, Melaka merupakan pusat perdagangan pada suatu ketika dahulu. Dan seterusnya melalui proses antarbudaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun, di mana interaksi dalam lingkungan budaya yang sama. Sebagai contoh, hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum, iaitu sebagai contoh orang India seperti Malayalam, Punjabi dan sebagainya. Mereka mempamerkan keberbagaian budaya dan adat resam keturunan dan merupakan memegang agama yang berbeza, tetapi dari segi budaya adalah sama, lebih kurang sama, dan menyebabkan golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Dia macam mempunyai pengaruh sedikit daripada unsur Islami dari situ. Dan seterusnya adalah masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu. Yang sama juga berlaku pada masyarakat Muslim di India yang juga menerima
daripada sedikit sebanyak daripada masyarakat Hindu. Dan ini juga dapat kita lihat daripada orang Cina iaitu Hakka, Cantonese, Hainan, Teochew dan sebagainya, dan juga kelompok orang Melayu, orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandailing dan sebagainya yang mempamerkan kebudayaan dan kepelbagaian adat resaminya tersendiri, tetapi mempunyai agama yang berbeza, tapi dari segi budaya dia adalah lebih kurang dan saling mempengaruhi satu sama lain. Seterusnya saya akan berbincang mengenai Kesultanan Melayu Melaka yang merupakan lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Seperti yang kita tahu, Melaka adalah satu pusat perdagangan yang unggul suatu ketika dahulu di tanah Melayu, di mana Melaka pernah digelar sebagai Venice of the East yang mempertemukan pedagang seluruh dunia seperti dari Arab, Parsi, Cina, India dan lain-lain, di mana pertemuan mereka menyebabkan pertemuan masyarakat daripada pelbagai etnik yang berlainan yang datang ke tanah Melayu. Dan seterusnya, aspek yang menyumbang kepada zaman keagungan Melaka terbahagi kepada 4, iaitu pemerintahan, perdagangan, kependudukan dan kepelbagaian budaya. Pertama sekali, saya ingin membincangkan mengenai pemerintahan. Dari segi pemerintahan, iaitu wujudnya perlembagaan Melaka berdasarkan ajaran Islam, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, di mana wujudnya pemerintahan ini menarik pedagang Arab. Dan seterusnya, pemerintahan secara diplomasi dan terbuka, iaitu mementingkan keharmonian kaum. Buktinya, pegawai istana meliputi etnik Melayu dan India. Baiklah, dari segi perdagangan pula, Undang-Undang Laut Melaka digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan Laut Melaka dari ancaman perompak dan lanun. Daripada Undang-Undang Laut ini, kita dapat tahu pedagang daripada negara Arab, Parsi, Cina, India dan lain-lain akan berasa selamat dan mereka akan tidak berasa terancam. Disebabkan itu, mereka memilih untuk berdagang ke Melaka. Baiklah, seterusnya adalah pemerintahan terbuka dan pentadbiran sistem pelabuhan yang cekal oleh Laksamana Melaka. Seterusnya, kita akan berbincang mengenai kependudukan. Melalui kependudukan ini, pada zaman pluraliti akibat penghijrahan pedagang dari Arab, India, Cina dan negara lain tanpa memerlukan pasport atau visa sebagai pengenalan diri untuk memasuki sesuatu kawasan di samping bebas berdagang dan berinteraksi, menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan amalgamasi. Seterusnya, wujud masyarakat baru, Baba dan Nyonya, Melayu Arab dan Melayu India. Dari proses kependudukan ini dapat dilihat juga agama Islam semakin berkembang melalui datangnya pedagang Arab, dan seterusnya pengaruh daripada budaya India dan Cina dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah kepelbagaian budaya. Melaka sebagai kota metropolitan dan kota multi budaya. Pluralisme budaya hasil daripada interaksi pelbagai budaya seperti Arab pra-Islam, Hinduisme, Buddhisme, Arab Islam dan Eropah, iaitu Portugis, Spanyol, Belanda dan British, dengan budaya alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi lagi. Ini tersebut, melalui pemetaan tersebut, habislah apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Bagi poin yang seterusnya, saya akan serah kepada Nur Syamimi yang menerangkan mengenai pembentukan masyarakat majmuk era kolonisme British. Okey, baiklah. Terima kasih Nurin atas pembentangan itu tadi. Saya Syamimi. Saya akan membentangkan tajuk pembentukan masyarakat majmuk era kolonisme Inggeris. Pembentukan masyarakat majmuk era ni ialah sistem pentadbiran berdasarkan bahagian kuasa antara kehakiman, eksekutif dan perundangan, pertumbuhan Islam sebagai agama dan para penganutnya, dan negara kolonial sekular. Negara yang lebih awal mengalami pengalaman sama ialah negara Asia Selatan seperti Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan dan Sri Lanka. Baiklah, Bernard John ialah ahli antropologi Amerika yang mengkaji sejarah India, mengutarakan kolonisme bukan hanya melibatkan penaklukan ruang fizikal, tetapi juga penaklukan ruang epistemologi melalui siri modus penyiasatan dengan proses penggunaan sistem pemikiran peribumi yang mengakibatkan hilangnya kekuatan sistem pemikiran peribumi sebagai kuasa pentarifan kehidupan. Ilmu yang dihimpunkan diklasifikasikan dan ditransformasi ke dalam bentuk laporan, sejarah, gazet, kanun undang-undang dan ensiklopedia.
Seterusnya ini adalah penghijrahan etnik Cina dan India secara besar-besaran pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Tanah Melayu akibat daripada perusahaan nombor biji timah dan getah mengakibatkan terbentuknya masyarakat maju berbagai etnik. Namun tetap mengekalkan kebudayaan masing-masing dari segi agama, bahasa dan cara hidup. Penghijrahan etnik Cina di Sabah untuk bekerja di ladang getah dan tembakau, manakala di Sarawak bekerja sebagai pedagang, petani dan pelombong. Kesan migrasi dan faktor migrasi masa golongan negara Cina dan India demi memenuhi tuntutan kepentingan ekonomi penjajahan Barat telah mewujudkan masyarakat pelbagai etnik yang bersegmen mengikut kegiatan ekonomi. Pelbagai kumpulan etnik hidup secara berasingan dan mengekalkan kebudayaan masing-masing, namun wujud persefahaman dan keharmonian yang erat. Baiklah, seterusnya Tanah Melayu merupakan sebuah tempat tumpuan seperti penggembaraan, pelayaran dan pusat perdagangan. Sudah tentunya menjadi satu tempat persinggahan dan penempatan bagi orang-orang pelbagai kebudayaan dan asal-usul. Konsep pencampuran populasi bukanlah merupakan satu fenomena baru dan asing di Malaysia. Struktur susunan ras, etnik dan corak penempatan penduduk masa kini telah ditentukan pada zaman perkembangan kolonial dan eksploitasi orang British di semenanjung Malaysia, menurut pendapat kebanyakan ahli sejarah dan antropologi sosial. Baiklah, seterusnya adalah tajuk warisan dan pendigitalan sejagat. Pemeliharaan warisan sejagat amat penting bagi sesebuah negara yang mempunyai berbilang kaum seperti Malaysia. Keupayaan memelihara warisan ini bergantung kepada masyarakatnya sendiri. Ia menjadi semakin penting pada era globalisasi ini yang penuh dengan pengaliran nilai, budaya dan kepercayaan secara bebas dalam kalangan masyarakat. Pada era globalisasi ini, teknologi maklumat dan media digital telah dikuasai oleh Barat dan merupakan salah satu cabaran yang besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Baiklah, kita teruskan lagi dengan warisan. Warisan ialah sesuatu yang diterima secara turun-temurun daripada satu generasi ke satu generasi. Sesuatu warisan itu perlu diwarisi dan dikekalkan kerana warisan tersebut menggambarkan cara hidup dan jati diri dari sesuatu bangsa yang berbagai kaum. Seterusnya ialah pendigitalan, iaitu bagi mengenal pasti perkhidmatan yang boleh dinaik taraf kepada perkhidmatan dalam talian secara hujung ke hujung, end to end, melalui penambahbaikan proses. Proses peningkatan kemahiran sumber manusia, kajian peraturan dan polisi dan seterusnya menggunakan teknologi digital. Baik, aspek media, sama ada media elektronik atau media cetak memainkan peranan penting secara langsung atau tidak dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk ke dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Perkembangan teknologi maklumat dan media digital ini secara umumnya memiliki dua implikasi, sama ada positif ataupun negatif dalam perkembangan sesebuah negara dan ketamadunan manusia. Dunia perkembangan internet tanpa sepadan ini menyebabkan masyarakat berdepan dengan cabaran media yang menjadi platform utama dan yang paling mudah dalam mempengaruhi pemikiran dan gaya hidup mereka. Ini slide terakhir kepada perbincangan ini, iaitu penutup. Peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala pelakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti atau sila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat.
Pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat perlu dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi, mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan dan bersama-sama. Baik sekali pendedahan terhadap melalui latar belakang etika dan peradaban masing-masing boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Itu sahaja daripada grup kami. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan.